Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, sekarang ini sahabat semua panas di mana-mana, di sosial media maupun di dalam Dewan Rakyat. Apabila dengan pantas ahli parlimen PAS Pasir Mas ini membuat kesimpulan, membuat pengertiannya sendiri, ya berkaitan dengan satu interview bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan ditanya, adakah Israel berhak wujud dan pertahankan diri? Datuk Seri menjawab yes. Sahabat semua, kalau kita lihat konteks jawapan itu, sebenarnya kita tidak boleh lihat setakat itu saja. Kita harus lihat sebelum soalan itu lagi, apakah sebenar yang menyebabkan Perdana Menteri kita menjawab yes. Tetapi hari ini sebagai rakyat biasa dan juga orang kampung, sahabat semua, kalau kita tukar soalan itu, mari kita tukar soalan ini. Adakah PAS berhak wujud dan pertahankan diri? Soalannya, adakah PAS berhak untuk wujud sebagai sebuah parti dalam negara kita dan pertahankan diri mereka apabila dikatakan PAS ini parti yang penuh dengan politik hasutan, yang penuh dengan politik fitnah, seperti mana yang berlaku baru-baru ini di dalam parlimen. Sebelum ini seorang ustazah daripada parti PAS membuat fitnah di parlimen. Dan apa yang dia buat apabila dia disaman? Dia mempertahankan diri. Dia begitu juga dengan baru yang terkini, ahli parlimen Pendang juga membuat fitnah. Jadi, adakah kita katakan kerana PAS ini kuat menfitnah, mereka tidak patut wujud, dan mereka tidak patut pertahankan diri, sahabat semua? Jadi kita tukar soalan itu. Adakah PAS berhak wujud? Benar, dia berhak sebab bukan kita yang menentukan PAS ini perlu ada atau tiada. Mereka sudah ada. Jadi adakah kita mempunyai hak untuk mengatakan mereka tidak ada hak untuk wujud sedangkan parti ini sudah ada? Begitu juga dengan negara yang dikatakan ini. Adakah mereka PAS ini ataupun pemimpin-pemimpin PAS yang suka menfitnah ini berhak untuk pertahankan diri? Benar, mereka berhak untuk pertahankan diri. Walaupun mereka ini menghasut, walaupun mereka itu menfitnah di parlimen, di luar parlimen, Pesuruhjaya PAS Perak menfitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka juga patut pertahankan diri. Jadi sahabat semua, ini adalah konteks yang pada pandangan saya adalah hampir sama. Jawaban yes. Adakah PAS berhak wujud? Yes. Adakah mereka berhak untuk pertahankan diri? Yes. Walaupun mereka ini seringkali menfitnah, seringkali menghasut, menggunakan isu 3R, raja-raja, dan ada pemimpin-pemimpin mereka yang didakwa. Adakah mereka patut pertahankan diri? Iya. Jadi itu konsepnya, sahabat semua. Sangat mudah. Namun, tanpa membuang masa, saya ingin membawakan Anda juga untuk menonton video ini. Bagaimana yang saya katakan ahli parlimen Pasir Mas daripada Pembanggang ini begitu cepat untuk membuat konklusi, tanpa mendengar ataupun membuat penerangan secara terperinci apakah yang maksud yang dikatakan oleh Perdana Menteri kita rakan ini. saya daripada SIK tadi, kita menyokong usaha kerajaan, khususnya Perdana Menteri yang memfailkan usul pada hari ini untuk membawa keluar Israel daripada negara haram Israel daripada PBB. Ini satu tindakan yang cukup berani dan saya kira sebagai sebuah negara yang kecil dan agak kerdil di rantau ini, dengan kita membuat pendirian seperti ini, menyatakan kepada negara bahawa kita punya pendirian seperti ini adalah satu perkara yang boleh dibanggakan. Cuma sebagaimana yang disebut tadi, bahawa bagaimana kenyataan yang telah disebut oleh Perdana Menteri dalam satu wawancara dengan CNN yang telah dilaporkan oleh pelbagai portal berita, termasuklah Malaysia Now juga melaporkan bagaimana Datuk Seri Tambun, Yang Amat Berhormat Tambun, dalam wawancara dengan CNN yang dihostkan oleh CNN telah pun menjawab soalan apabila ditanya, adakah dengan izin, does Israel have a right to exist and defend itself? Adakah Israel ada hak untuk wujud dan pertahankan diri? Perdana Menteri menjawab yes. Dengan hanya ini perkataan ini saja, saya kira ini sangat-sangat mengelirukan. Ia boleh jadi kerana diprovokasi oleh wartawan, kerana suasana pada waktu itu. Tetapi dalam keadaan sekarang ini, Israel tidak ada langsung hak
untuk wujud Alright. dalam So itu dia sahabat semua. Ya, bagaimana mereka cuba macam yang saya katakan membuat kesimpulan tanpa melihat konteks sebenar apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri kita. Jadi soalnya sebelum itu dia kena melihat apakah yang dikatakan persoalan sebelum akhirnya soalan ini ditanya. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan Anda satu pencerahan ya berkaitan dengan perkara ini. Ya, supaya kita lebih paham dan juga kita tidak terpengaruh dengan kata-kata yang keluar daripada ahli-ahli parlimen daripada PAS. Sebab mereka ini memang kuat dalam membuat hasutan, kuat dalam membuat fitnah dan sebagainya. Adakah mereka layak untuk pertahankan diri? Ya, tetapi keputusan itu bukan di tangan kita. Kalau mereka menfitnah dan disaman, keputusannya itu akan dibuat oleh pihak mahkamah. Begitu juga dengan Israel. Keputusannya itu walaupun mereka dikatakan perlu dibuang di dalam PBB, tapi mereka berhak untuk mempertahankan diri. Memberikan sebab kenapa harus mereka tidak dibuang ataupun dibuang. Kalau mereka tidak dapat mempertahankan diri dengan cara yang munasabah, nescaya mereka harus disingkirkan daripada PBB. Sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita tonton video ini, satu pencerahan yang begitu mantap ya untuk kita dengar bersama. Kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai hak Israel untuk mempertahankan diri dalam wawancara CNN baru-baru ini telah menjadi bahan perbincangan terutamanya di kalangan pembangkang. Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadhili Syari membangkitkan kenyataan Anwar sebelum ini mengenai hak Israel untuk mempertahankan diri di dalam Parlimen. Namun, penting untuk melihat konteks penuh dan lebih luas daripada sekadar petikan ringkas yang boleh disalah tafsirkan. Anwar bukanlah menyokong Israel, sebaliknya beliau menyatakan pendirian Malaysia yang menyokong penyelesaian dua negara iaitu Two-State Solution yang telah dipersetujui oleh Pertubuhan Kerjasama Islam atau OIC. Nampaknya pembangkang lupa bahawa mereka pun sama juga dulu. Pendirian kerajaan Malaysia memang ke arah penyelesaian dua negara. Malaysia mengiktiraf hak Palestin untuk memiliki negara mereka sendiri sambil menerima hak Israel untuk wujud dalam sempadan yang sah tanpa menjejaskan hak Palestin. Anwar menegaskan bahawa Israel seperti negara lain mempunyai hak untuk mempertahankan diri, tetapi ia tidak boleh mengorbankan hak-hak Palestin, terutamanya dalam soal penempatan haram dan pencabulan wilayah Palestin. Sejarah menunjukkan bahawa pada tahun 1948, Palestin menerima kedatangan Israel untuk bertapak di tanah tersebut. Namun, kini apabila Israel telah lama menduduki kawasan yang diberikan kepadanya, sudah tiba masanya untuk menghentikan sebarang bentuk pengembangan dan pencerobohan yang hanya akan menyebabkan lebih banyak nyawa terkorban. Malaysia tidak mahu lagi melihat pertumpahan darah yang lebih banyak dan terus mendesak agar penyelesaian damai dicapai, menghormati hak-hak kedua-dua pihak, terutamanya rakyat Palestin. Namun, pembangkang yang seharusnya menyokong usaha ini kelihatan sengaja mengabaikan konteks sebenar pendirian Perdana Menteri. Mereka seolah-olah ingin mempolitikkan isu ini walaupun sebenarnya mereka sendiri bersetuju dengan ketulusan dan kesungguhan Anwar dalam mempertahankan Palestin. Sebagai contoh, ketika PMX menganjurkan himpunan besar untuk menyokong Palestin di Malaysia, pembangkang tidak hadir untuk menunjukkan solidariti. Pembangkang perlu berhenti berpolitik dalam setiap isu, terutama yang melibatkan soal kemanusiaan dan keadilan seperti isu Palestin. Janganlah pembangkang terus memburukkan imej Perdana Menteri dengan menuduh beliau sebagai pro-Israel hanya kerana satu kenyataan dalam wawancara yang diambil di luar konteks. If the international community take a moral high ground consistent, then I realize, oh yes, we must stop the excesses. But you would accept A, Israel's right to exist, Yes, yes, and B, Israel's right to defend itself. yes. Alright, so itu dia sahabat semua. Adakah Israel berhak wujud dan adakah Israel berhak pertahankan diri? Ya, soalan ini adalah berkaitan dengan ya bagaimana cadangan Malaysia untuk menyingkirkan Israel di dalam PBB. Jadi mereka berhak untuk pertahankan diri. Ya, walaupun ya mereka harus disingkirkan, tapi dengan memberikan hujah-hujah kenapa untuk layak atau tidak. Kalau tidak ada kelayakan dan tidak ada alasan munasabah, seharusnya mereka harus disingkirkan. Itu ya perkara yang harus kita ketahui. Sekali lagi sahabat semua, isu ini sebenarnya sengaja dipetik ya hanya bahagian itu saja dan mereka tidak mengambil video ucapan jawapan Datuk Seri sebelum
jawapan yang perkara ini. Namun kalau kita sekali lagi macam yang saya katakan sahabat semua, kalau kita tukar soalan itu, adakah PAS berhak wujud? Ataupun adakah ahli parlimen Pendang berhak wujud dan pertahankan diri walaupun dia dikatakan telah membuat fitnah di dalam Dewan Rakyat? Ya, jawapannya yes. Dia berhak wujud sebab bukan kita yang tentukan kewujudannya. Ya, dia telah ada, dia dilahirkan dan dia memang ada dalam dunia ini. Dan pertahankan diri walaupun kita tahu dia memfitnah, ya, dan fitnah itu telah dinafikan sendiri oleh pihak ISPRM Azam Baki, tapi dia juga berhak untuk pertahankan diri. Mana tahu dia boleh menegakkan banang yang besar supaya kononnya mungkin apa yang dikatakan itu bukan fitnah, tetapi soalnya dia berhak untuk pertahankan diri. Sekali lagi, adakah PAS berhak wujud? Yes. Adakah PAS berhak untuk pertahankan diri? Yes, walaupun parti PAS ini banyak pemimpin-pemimpinnya yang didakwa kerana menggunakan hasutan, menggunakan fitnah, menyebarkan berita palsu, ya, menyebarkan berbagai berita-berita yang tidak benar dan sebagainya. Adakah mereka berhak untuk pertahankan diri? Yes. Yang menentukan sekiranya mereka bersalah di dalam mahkamah, ya, mereka akan tetap dijatuhkan hukuman. Begitu juga dengan Israel. Mereka apabila mereka didapati bersalah dan tidak punya alasan yang kukuh, mereka harus disingkirkan di dalam PBB. Ini penyelesaiannya sahabat semua, ya. Jadi siapa kita untuk menyingkirkan orang lain? Ya, semua keputusan itu ada pihak yang membuat keputusan. Kita hanya bersuara, ya, seperti mana yang dinyatakan oleh Perdana Menteri kita dan persoalan yang saya berikan kepada Anda sahabat semua. Adakah PAS berhak wujud? Yes. Adakah PAS berhak untuk pertahankan diri? Yes. Walaupun banyak pemimpinnya membuat hasutan, walaupun banyak pemimpinnya menfitnah, menyebarkan berita palsu dan sebagainya. Jadi sahabat semua, fikirkan. Terima kasih. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan pandangan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa-apa keangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nopo Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.